Tetapi bila nak kutip 2,000, 5,000 dari orang kampung yang nak belajar, anda bayangkan, bapak dia pekebun atau peniaga kecil. Saya tak kira sama ada di Ranau ke Kelingau ke Pensiangan ke Pekan Kota Kinabalu, sama ada di Kadazan ke Muslim ke Cina. Saya kira rakyat kita yang kategorinya miskin, anak dia belajar universiti, hutang 80,000 4 tahun. Start kerja, anak dia kerja, pertama jaga supaya dia boleh dapat pendapatan yang cukup. Kedua, dia boleh tolong sikit ibu bapa dia. Dah kerja dah. Tapi sekarang tidak. Di bawah dasar UMNO Barisan Nasional, dia kerja, masuk ni hari kerja, dia kena fikir hutang dah RM80,000. Cukup 5 tahun, hutang jadi RM100,000 dengan faedah. Ekonomi apa? Kalau dia nak buat niaga, nak buat kilang, dia hutang, dia bayar. Ini dia belajar. Tanggungjawab kerajaan. Kena ingat. Kerajaan ni buat apa? Dia bagi apa percuma? Jadi sebab korang saya ni populis, Anwar ni gila nak jadi Perdana Menteri, janji yang bawa bankrupt negara. Saya kata bankrupt berapa? Datuk Najib kata 43 bilion ringgit. Ini jumlah PTPTN. Memang dia sekarang ke dalam kabut pilihan raya, kira dia bersilap. Kita kira sebenarnya tak sampai 30 bilion. Tapi ini 15 tahun. Bukan 1 tahun 48, 15 tahun 30 bilion. Katalah kita nak tambah, kerana allowance dia dulu, rumah dia, makan dia, kita nak tolong supaya jangan jadi beban. Kemudian kalau masuk tempat universiti tempatan, universiti awam tidak ada, masa dia bagi universiti swasta sebahagiannya, kita nak bantu. Ya, pendapatan rendah, mungkin 5 bilion 1 tahun. Okey, what is 5 billion? Besar, tetapi to the government. Income daripada minyak 80 bilion. Ambil 5 bilion untuk pelajaran, tak boleh? Boleh. Kalau boleh, sokong Pakatan Rakyat. Kalau tanya UMNO Barisan Nasional, ambil 5 bilion, bankrupt. Turun harga minyak, bankrupt. Gaji minimum, bankrupt. Ambil duit lembu, tak bankrupt. Ambil commission kopi, tak bankrupt. Ambil ini yang ratus bilion buat keluar negara, tak bankrupt. Sudah. Ekonomi. Kalau mengikut Adam Smith, ekonomi ini negara macam ekonomi rumah tangga. Gaji 5,000, sewa gitu, pelajaran anak, kesihatan, beli surat khabar, makan restoran sekali sekala, setahun pergi cuti, dia Langkawi ke mana, dia ada kira-kira. Kalau belanja dia terlalu tinggi, dia berhutang. Dia tak boleh bayar, dia beban anak pinak dia. Maknanya kita pandai urus ekonomi kita. Tapi kalau pendapatan dia RM1,000, anak 5, memang sengsara hidup. Itulah sebabnya mengapa kita pendekatan kita secara umumnya, saya katakan, yang penting ekonomi. Kita ada pegawai-pegawai yang cekap. Kita kena lantik pengurus dan pegawai yang aman dengan pimpinannya. Potensi dia cukup besar bagi negara. Tapi sudah, orang tuduh saya populis, bahkan dia tuduh saya iblis, mana tak? Ada menteri pakai dia kata Anwar the Great Satan, yang tuduh berbicara Arab tak berdiri. Jadi saya tak mau jawab hal-hal ini. Kalau saya tengok banyak televisyen, tidak ada lain, maki hamun saya dah 14 tahun tak habis-habis. Tapi isu minyak, isu rasuah, isu GFI, isu rakyat, pendidikan percuma, itu tak dijawab. Yang dia jawab cara TV. Di mana Perdana Menteri kata, bagaimana Anwar nak ambil wang Petronas?
Dan kita bila siapa yang sebut ambil wang Petronas? Petronas dia urus secara dia. Cukai yang kita kutip masuk Kementerian Kewangan, kita nak ambil wang itu. Mana Perdana Menteri pun tak faham macam mana. Kita nak tolong rakyat, bankrupt. Kita sebut gaji minimum, kerajaan akan bankrupt. Gaji minimum tu tahu berapa? 1,100. Kalau duduk Kota Kinabalu, Kuching, KL, Penang, anak 3 tak cukup. Tapi itu saja yang kita mampu pula. Orang gaji 700 ada, 800 ada. Kita naik tak pertama 1,100. First round. Apa yang disebut oleh pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional? Tak musah. Bankrupt kita. Ya, anak kamu berjuta ringgit. Kontrak. Anak bekas Perdana Menteri berbilion ringgit kontrak. Syarikat Lembu, Syarizat Jalil ini anak dia umur 22, gaji 20,000 ringgit sebulan. Tapi anak orang kampung, anak Cina di Kota Kinabalu ataupun Kadazan atau dusun nak bagi gaji 1,000, tak boleh, bankrupt. Itu pun masih ada lagi orang begini. Saya appeal terus make the right decision. If you our politics bukan sekadar permainan dan lakaran kata-kata, bukan sekadar janji dan momen kosong. Politik akhirnya adalah soal conscience, soal komitmen kita, dan kita tahu pertanggungjawaban kita. You are not only accountable to the people that you govern, but finally you are accountable di hadapan. Kalau ada komitmen itu, baru boleh jadi. Bagi orang Islam, selalu saya ingatkan tentang hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. That you are accountable. Dan tanggungjawab, accountability, responsibility. You boleh tipu pilihan raya. Ada pengundi hantu. Ada warga negara asing jadi pengundi. You boleh tipu. You boleh menang. But one will not be free ultimately in the eyes of God. Sebab itu kita macam ini, kita tahu gaji Sabah ada masalah. Ya, sebab kita mengusulkan adanya Suruhanjaya Diraja RCI untuk pendatang dan pekerja yang tidak ada izin, tanpa izin. Saya tidak masuk semua. Orang yang layak, yang berhak jadi warga negara, kita tak pertikai. Ada orang juga bimbang. Dia kata bagaimana? Dulu orang Cina ramai di Malaysia yang masuk, kita bagi warga negara. Pasal apa tak boleh bagi pula orang Filipina, orang Indonesia? Saya tak pertikai kalau ikut peraturan. Tapi yang menjadi masalahnya sekarang, masuk 3 bulan, masuk 1 tahun, masuk 2 tahun, bagi-bagi pakat-pakat lagi. Ada yang menjadi pengundi 40,000 mengikut MIMOS list SPR sekarang. 40,000 yang bukan warga negara pun boleh mengundi. Kemudian ratusan ribu dia masukkan begitu saja. Ini tak boleh. Keselamatan negara, ekonomi negara, terutama Sabah, wilayah dan Selangor, itu paling terkesan. Sebab itu RCI, saya tidak setuju RCI untuk Sabah. Saya kata RCI pendatang asing ini mesti cover the whole country. Kita nak tahu berapa orang diberikan cara haram and illegal, dan siapa bertanggungjawab, mesti didakwa di mahkamah. Betul. Karena kalau kita kata confine to Sabah, ada danger. Kalau kata RCI di Sabah, dia akan pindah cepat-cepat ke wilayah Persekutuan dan Selangor. Sebab itu kadang-kadang saya kata orang politik Sabah ini kadang-kadang dia fikir Sabah dia tak boleh nampak. Dia macam Buddha dia dah pakai itu. Dia tak nampak kiri kanan. It has to be a national. It is a national problem. Politik ini, you nak minta 20%. You ingat parti Sabah boleh? Tak boleh. Pak yang nak boleh putuskan dapat royalty 20% atau tidak adalah national policy. Termasuk Sabah. Kita ingat RCI. You kata RCI for Sabah. Pandai dia. Dia pindah 200,000 pergi Selangor di wilayah.
Ya tak ada rekod Sabah. Sebab tu RCI has been national. RCI Suruhanjaya tumpunya tentu Sabah, wilayah Selangor. Ini memang key areas. Tetapi dia pindah. Di Langkawi ada 3,000 dari rumah. Iya, 3,000 rumah di Langkawi. Di Permatang Pau ada satu rumah 123 nama, 4 penduduk pengundi, nama Bapak Kamarudin, ahli keadilan. Saya tanya Kamarudin, berapa orang rumah kamu? 4. Ini pengundi 123. Saya pun tak tahu. Tengok nama Burma pun nampak Burma macam nama Burma, nama Bangladesh, nama Indonesia. Satowo bin Sarbokono. Nama Burma. Ada tak? Tak ada. Ada duduk sini? Tak ada. Ada pernah jumpa? Tidak. Jadi macam mana yang 100 nama? Lembu berapa ekor? 2 ekor. Kambing? Tak ada. Ayam? 6. Itik dah okey. Campur semua ayam, itik, lembu, baru 20. Tapi nama pun begitulah keadaan di Malaysia. Sebab itu sudah bertanggungjawab juga untuk menyokong bersih 3 pada 28 bulan. It is not anti-anybody. Ini constitutional guarantee. You are asking for your right. Setengah abad, half a century of independence, nak minta free fair election tak boleh. India 1 billion people. Saya pergi bangun India for the India Today conference. Saya jumpa former chairman of election commission India. Dia boleh run elections fair and free. 1 billion orang yang boleh jaga, tak ada tipu. Tanya pemimpin pembangkang, generally dia anggap clean. Orang tak komplain, ini penghuni hantu pun tak ada, undi pos tak ada. Tapi di Malaysia, jumlah penduduk 25 juta bukan run free election. You know why? Cabinet fikir. Tetapi SPR dan UMNO tak mau. Sebab dia rasa kalau dia tak tipu, dia tak boleh menang. Maka sebab itu saya harap kawan-kawan take a step. This is about your future. Do you want foreigners to decide for you? If you don't, stop this rot. Enough is enough. No more corruption, no more abuse, and no more UMNO Barisan Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.